Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa amma ba'. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam pembacaan dan pemahaman Kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijrah. Kita masih lagi membicarakan pada bab yang kedua, Al-Babu Tsani, dan fasal yang pertama khusus pada membicarakan tentang Asma'uz Zaman, Zaraf Zaman. Halaman yang ke-125. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ba'idat jam'u ba'da musaghiran walidhalika dhi'fan wazu sibahin wazu masain wa harid dahrin wa mil'u minad dahri wal marratu ka qaulika darbatan. Dan kalimah ba'idat adalah kalimah jamak bagi ba'da yang membawa erti selepas. Dan kalimah ba'idat ini daripada kalimah ba'da ditasghirkan, disebut dengan tujuan untuk mengecilkan nilai-nilai sesuatu yang disebutkan. Tasghir namanya, iaitu disebut dengan mengecilkan sesuatu. Seperti selepas sedikit sahaja. Ada di situ sela masa yang sedikit. Selepas sedikit sahaja. Ada di situ sela masa yang sedikit. Demikian juga yang membawa makna lemah. Lemah sangat. Dan kalimah yang ke-28 yang diklasifikasikan sebagai isim zaman, zaraf zaman, kalimah zu sabahin. Zu sabahin yang membawa arti suatu subuh. Pada suatu subuh. Kalimah yang ke-29 adalah kalimah zu masain. Zu masain yang membawa makna suatu petang. Pada suatu petang. Dan kalimah yang ke-30 harid dahr, suatu yang berkurangan mengikut masa. Bertambahnya masa, maka berlakulah di situ susutan, pengurangan. Semakin lama semakin menyusut, semakin lama semakin berkurangan. Ada di situ nilai, iaitu nilai masa, nilai zaman. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijrah, memberi pendedahan kepada kita kalimah-kalimah yang diklasifikasikan sebagai isim zaman, juga disebut zaraf zaman, mengandungi makna masa. Antara yang diketengahkan kepada kita di sini kalimah zu sabahin, pada suatu subuh. Maka di situ ada dua nilai. Nilai yang membawa erti zaman dan waktu. Pertamanya hal. Hal ehwal di situ
adalah subuh hari. Memberi kepada kita maklumat bagaimana suasana subuh hari. Masih dalam keadaan gelap, akan tetapi sudah ada cahaya yang halus. Kelam sebelum detik yang dinantikan terbitnya matahari. Zu sabahin juga memberi nilaian kepada kita nilai zaman pada suatu subuh. Suasana di subuh hari dan ada daripada subuh-subuh yang dilalui, subuh-subuh yang ditempuhi. Ada di situ suatu hari yang mana subuhnya membawa arti. Ada di situ nilai peristiwa, tragedi dan fenomena. Sidang penonton yang dirahmati Allah, ianya akan memberi kepada kita kefahaman. Apatah lagi apabila kita membaca firman Allah ayat 96 surah Al-An'am. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faliqul isbah wa ja'alal laila sakana ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Allah jualah yang membelah waktu subuh. Allah jualah yang menyingsing subuh hari. Setelah Allah Subhanahu wa taala sediakan malam hari untuk manusia beristirahat. Sidang penonton yang dirahmati Allah, ayat 96 surah Al-An'am memberi nilai yang besar untuk kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala perakukan Allah Maha berkuasa. Allah jua yang mampu menyingsing waktu subuh. Ya, menyingsing. Istilah singsing maknanya mengangkat naik. Ya, daripada terpendam dalam keadaan gelap dan gelap. Maka menyingsing, Allah mengangkat naik nilai cahaya. Maka cahaya yang halus, detik yang dinantikan, memecah kegelapan malam. Itulah dia waktu subuh. Allah mengangkat cahaya subuh. Allah menyingsing waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala membelah, yang membawa erti di situ adanya dua kedudukan yang berbeza. Kedudukan yang gelap, kedudukan yang sedikit terang. Maka ada di situ garis pemisah, disebut faliqul isbah. Allah jualah yang membelah. Ada di situ pemisah. Ya, ada di situ garis di antara dua situasi yang berbeza. Gelap dan terang. Sidang penonton yang dirahmati Allah, ianya akan memberi nilai kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah berkuasa menyediakan habuan untuk hamba-hambanya. Daripada habuan gelap gelita kepada habuan yang cerah, terang benderang. Allah jua yang menentukan segalanya. Manusia sepatutnya mensyukuri nikmat yang diberikan. Sekali lagi, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki ketengahkan kepada kita kalimah Zumasain. Kalimah yang ke-29 daripada kalimah-kalimah yang mengandungi makna zaman, yang diklasifikasikan sebagai isim zaman, zaraf zaman. Zu masain diterjemahkan dalam bahasa Melayu suatu petang. Ada dua nilai di situ. Nilai suasana, hal ehwal.
hal ehwalnya di situ ialah petang hari. Yang kita sedia maklum bagaimana suasana petang hari. Susutan cahaya matahari daripada terang benderang cahayanya yang menyilaukan berubah kepada sedikit malam. Pun begitu masih lagi terang. Dan haba kepanasan yang semakin menyusut. Ianya membawa erti zu masain, waktu petang. Dan erti kata yang kedua merujuk kepada hari yang tertentu. Zu masain, di suatu petang. Pada suatu petang. Ada di situ peristiwa, ada di situ kejadian, ada di situ fenomena. Semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jua. Sidang penonton yang dirahmati Allah, menjelaskan kepada kita ilmu falak, ilmu menyukat, ilmu mengukur dan menilai waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Seperti disebut kalimah zu masain, pada suatu petang. Memastikan manusia tidak rugi dalam mengharungi waktu petang dan dalam mengharungi sesuatu tragedi, peristiwa, fenomena pada suatu petang. Maka Allah sediakan kepada manusia satu bidang ilmu, iaitu ilmu falak, untuk menilai, mengukur, menyukat jangka masa waktu petang. Berapa jam waktu petang yang Allah berikan kepada manusia? Ianya akan memberi nilaian kepada manusia. Perlu disukat dulu kadar panjang siang dan kadar panjang malam. Apabila kadar panjang siang yang semakin menyusut, ada negara-negara yang waktu siangnya tidak mencecah 12 jam. Sekadar 4 jam sahaja di siang hari. Kalau 4 jam di siang hari dari terbit hingga terbenam, berapakah nilai jam waktu untuk sela masa waktu petang? Zu masain. Membawa kepada kita nilai dari pagi hingga ke tengah hari, hinggalah ke petang hari. Ada habuan yang Allah sediakan. Berbeza-beza yang Allah berikan. Habuan di sebelah pagi, habuan di sebelah tengah hari, habuan di sebelah petang. Maka terpulang kepada manusia memanfaatkannya. Manusia yang bijak dalam membuat pilihan, membuat keputusan dan mengambil tindakan akan membuat perhitungan, penilaian, pengukuran, sukatan setiap sela masa pagi, tengah hari dan petang. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sebab itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Hakim, "Iza fa'atil afiyah wa habbatil arwah fatlubu hawaijakum ila rabbikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berganjaknya bayang-bayang sesuatu perdirian, yakni berganjaknya kedudukan matahari. Apabila matahari berada di sebelah timur, pastinya bayang tiang di sebelah barat. Sebaliknya, apabila matahari sudah berganjak berada di sebelah barat, bayang tiang yang didirikan itu pastinya bayang itu di sebelah timur. Maka Rasulullah bentangkan kepada kita agar kita membuat penilaian. Apabila berganjaknya
bayang. Dan waktu itu bertiupnya angin, yakni angin di sebelah petang hari. Angin Azariyat namanya. Maka di situ mengesahkan kepada kita masuknya waktu asar. Tiupan angin Azariyat dan berganjaknya bayang daripada gerakan matahari. Maka pada waktu itu Rasulullah menyatakan, fatlubu hawaijakum ila rabbikum. Minta, mohon kepada Allah segala hajat-hajat kamu. Rasulullah SAW mengajarkan kita, waktu petang hari adalah waktu di mana kita merujuk kembali kepada Allah terhadap segala usaha ikhtiar kita yang telah kita lakukan daripada pagi hari ke tengah hari dan hinggalah ke petang hari. Dan sebelum terbenam matahari, Rasulullah menghendaki agar kita membuat penilaian semula terhadap usaha-usaha yang telah kita lakukan. Dan kiranya masih ada lagi yang tercecer, terlepas pandang, kekurangan, kecacatan dan kekurangan. Pohonlah kepada Allah selepas menunaikan solat fardu asar. Fatlubu awahijakum ila rabbikum. Tuntutlah hajat-hajat kamu yang masih tertonggak, yang masih tertangguh, yang ada banyak kelemahan kecacatan itu. Pohonlah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala jua yang mencukupkannya. Begitulah dia setelah memahami istilah-istilah yang dijelaskan kepada kita, isim zaman, zaraf zaman, kita akan dapat memahami dan menyelami mukjizat Al-Quran itu sendiri. Dan ilmu falak memberi kepada kita kemudahan untuk membuat perhitungan dan penilaian agar kita tidak kerugian setiap kali membuat keputusan. Sehingga bersua kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.